إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Saud. Baik apa? Demikian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Dan demikian hendaklah diketahui pula hukum haibah, iaitu memberi mana memberi milik pada ketika hidup tiada kerana sesuatu. Diberi itu maknanya dibalas, tidak ada balasan apa. Dipanggil ai bila sawabin. Dalam fiqh dipanggil bila sawab. Bila sawab dengan tidak ada tukaran, beri saja, beri. Kalau beri juga dia beri tapi bisawab dengan ada balasan, makna bayaran, itu jual beli panggil. Yang ini beri milik pada ketika hidup tiada kerana sesuatu ada baginya, bukan kerana sesuatu, tidak, memang dibagi terus. Satu. Kemudian dan ada baginya beberapa rukun. Pertama dia siratun tamarbutan. Sirah maknanya lafaz. Saya beri, saya hadiah, saya milikkan tuan, saya hebah. Keduanya yang memberi, mana orang yang memberi, dan ketiganya yang menerima, dan keempatnya benda yang diberi. Maknanya bila sebut dalam hibah ada empat yang terlibat, ialah pemberi, yang menerima, benda pemberian dan lapas. Dan syarat benda yang diberi pula, benda yang kita beri itu, hibah tu, tiap-tiap benda yang harus dijual, nasaya harus pula dihebahkan seorang. Ya, benda yang harus kita jual, maka harus kita buat sebagai hebah pemberian. Ada pun syarat yang 3 rukun lagi, seperti segala syarat yang bagi ketiganya pada menjual beli, sama pada jual beli. Maka jika yang memberi itu berkendak dengan memberi, berkendak dengan memberi hebah, dengan hebah itu akan pahalanya pada akhirat, dinamakan dia sedekah. Dan jika diberinya kerana membesarkan seseorang, dinamakan dia hadiah. Tapi bila murid beri guru dipanggil apa? Hadiah. Atau sahabat, ya, masuk dalam mana hebah. Dan benda yang dihebahkan dia tu tiada jadi milik bagi orang yang diberi, melainkan dengan diterima. Dia panggil qabat. Dia beri, kita alih atau kita ambil, baru dia mungkin dapat. Dia panggil milik yang tam, milik yang sempurna. Dan tiada jadi milik bagi yang diberi, melainkan baru jadi milik dia dengan diterimanya. Dan apabila sudah diterimanya, tiada boleh yang memberi minta kembali padanya, melainkan pemberian bapa. Pemberian bapa dia boleh tarik balik. Ini satu dalam PK kita ni. Pemberian yang boleh ditarik balik. Jadi pemberian usul kepada fara'. Usul bapa, fara' anak, cucu.
Ya, pada forok. Dia bagi pada anak dia, bila anak dia lain macam, dia tarik balik kan. Kecuali anak sudah mengubah milik. Mana anak tu dah hapuskan milik dia. Dia pergi jual atau sebagainya, tu tak boleh tarik lagi lah. Ya. Bapak tu beri pada anak, pernah berlaku. Bapak beri pada anak perempuan dia tanah bahagian hadapan, depan jalan. Jadi menantu dia duduk situ lah buat rumah kan. Belakang rumah dia tu ada anak-anak bapak dia yang lain. Jadi yang duduk depan ni, yang diberi tadi, dia sudah buat hal, dia buat kepala dia tak nak bagi orang belakang lalu. Warna ni pun warna lain, warna biru. Yang belakang warna hijau. Jadi bapak dia warna hijau dan yang ni menantu warna biru. Dia punya kepala tak betul, dia tak nak bagi, dia stop. Ya, dia jadi masalah. Degil. Bapak kata buka dah jalan sikit, adik-adik nak lalu kan. Dia buat kepala dia. Bapak dia pergi jumpa lawyer, tarik balik. Dalam undang-undang kita dia boleh tarik balik. Pemulihan usul pada forok boleh tarik. Bapak dia tarik balik pemberian, habis. Meraung dia, ada muka, degil sangat. Orang dah bagi peri-peri, buat sombong pula, tak nak bagi orang lalu. Adik-adik lain marah kan. Buka lah jalan sikit, orang akan nak lalu. Senang Omar pernah marah, kalau tak lalu, aku belah dada kau. Orang dia garam kan, dia orang nak lalu, aku tak bagi, orang cakap nak melompat atas. Kena buka lah jalan. Dia tak nak dia degil lah. Kena tarik, bapak dia tarik, tengok pada dia kata ada undang-undang dalam Islam pun ada ni. Pemberian porok, pemberian usul pada porok boleh ditarik balik. Dia tarik balik, habis. Kawan-kawan tu. Kecuali dia kata kembali melainkan pemberian bapa. Bapa dipanggil usul. Asal lah. Anak tu porok. Demikian juga ibu. Atau salah satu daripada segala usul bagi dua ibu bapa. Apa asal lagi atas? Datuk. Ya, itu panggil usul. Kepada anaknya atau kepada cucu. Cucu orang dia datuk pergi pada cucu tu. Tengok cucu dia macam dia guna benda tu kan. Pada tak elok dia buat, dia tarik balik. Ataupun cicit. Cucu cicit moyang apa ke atas lah. Bapa, datuk, moyang atas tu dipanggil usul. Anak, cucu, cicit dipanggil forok. Jadi pemberian pada orang atas ke orang bawah ni boleh ditarik balik. Dengan syarat dia tidak ubah milik lah. Kalau dia dah wakaf ke ataupun dia dah jual balik, itu tak boleh lah. Jika lagi tinggal benda itu, itu syarat. Syarat boleh diambil balik jika ada tinggal. Kalau dia dah jual, tak ada lah. Kawan buat cerdik betul, macam tu nak tarik, dia jual. Tak dapat dia tarik balik. Ya. Jika lagi tinggal benda tu dalam milik anaknya. Ini masalah bapak beri pada anak. Atau cucu dan cicit. Kalau datuk moyang beri pada cucu atau cicit, jadi masih ada. Tu. Mana boleh benda milik dalam milik anaknya dengan pemberiannya itu boleh dikembalikan. Ya. Ada pun jika keluar daripadanya kemudian kembali kepadanya, maka dapat dengan pusaka. Ada pun jika keluar darinya kemudian dari pemilik dia kemudian kembali kepadanya dengan dapat pusaka atau lain, tiada dapat dikembalikan lagi. Tak boleh tarik lah. Mana kalau dia dah jual ke tak boleh. Ya. Dia jual pada seorang atau dia dapat dengan cara pusaka misalnya. Ya. Dia jual pada seorang salah ni. Tiba-tiba orang tu dapat, dia pula dapat pusaka daripada orang tu. Ada jalan memberi pusaka. Itu tak boleh lah. Kalau dia dapat jalan lain, jalan pemberian tadi, dia boleh tarik sebelum berubah daripada bentuk milik asal daripada pemberi itu. Dan apabila memberi seorang akan seorang suatu benda, dipakainya dengan syarat selama umurnya. Dia beri akan seorang, saya berilah seorang akan seorang ni selama umurnya. Ini selama hidup seorang yang menerima itu. Saya beri awak kereta ni, pakailah.
Ya, selama awak hidup. Bermakna kalau ada mati esok, pulang balik. Itu maksud. Apa hukumnya? Awak pakailah sebiji awak pakai selama awak hidup. Seorang itu menerima ia seumpama berkata seorang bagi seorang, aku jadikan benda ini bagi engkau selama hidup engkau. Ya, maka terima ia akan pemberian itu. Maka manakala yang menerima itu mati, jadilah yang memberi ia minta kembalikan dia. Yang memberi itu minta balik. Yang kembalikan benda itu dah di bawah tangannya dalam milik dia. Atau ia mati yakni yang memberi itu mati dahulu daripadanya, yang dahulu daripada yang menerima, maka tetaplah pemberiannya yakni bagi yang menerima, sahlah berinya, dan tiada boleh yang memberi kembali padanya. Ya, dan tiada boleh yang memberi kembali padanya apabila yang menerima mati dahulu daripadanya. Jadi mana kembalikan dia tadi apa? Atau ia mati, yang memberi akan mati tadi dahulu daripadanya, yang dahulu daripada menerima, maka tetaplah pemberian itu bagi yang menerima. Ya, sahlah baginya. Sahlah baginya dengan makna batal syarat ni. Sahlah baginya makna tidak boleh yang memberi kembali padanya apabila yang menerima mati dahulu daripadanya. Dan batal syaratnya, maka katanya, maka tetaplah pemberian baginya. Salah beriannya. Batal syarat itu, ini jawab bagi katanya. Dan bila memberi seorang akan seorang dan dinamakan pemberian itu umri. Demikian lagi dipanggil waqabi, iaitulah misalnya kata seorang kepada seorang, aku jadikan benda ini bagi engkau, dan apabila mati engkau dahulu kembalikan kepada aku. Dan jika mati aku dahulu, tetaplah bagi engkau. Kalau aku mati dulu, aku ambil teruslah. Ya, tapi kalau engkau mati dulu, pulang balik. Tetaplah bagi engkau. Kemudian terima seorang dengan katanya ya, atau katanya terima, atau seumpamanya lah, baiklah, okey ke apa kan, itu lapas terima. Maka jadilah benda tu milik bagi yang diberi, penerima itulah, kepadanya itu. Dan lagha syarat. Ini syaratul mulgha dia. Syarat itu lagha, yang apa, tidak terpakai syaratnya. Maka jadilah pada kedua surah ini, iaitulah umri dan dipanggil raqabi. Jika mati yang menerima, maka jadilah benda itu bagi warisnya, orang yang diberinya. Ya, jadi maknanya kalau syarat itu kena faham. Syarat itu syaratul mulgha, syarat yang dilaghakan. Maknanya bagi orang tu lah. Dia banyak syarat mulgha. Ambil duitnya RM50, ya, buat minum air tepi jalan. Kawan pun buat minum air, besok simpan duit tu minum air, nak buat intoleransi. Buat dia kata tu minum air, nak minum air je, kuih pun tak makan. Tu tak boleh tu. Itu lorong pebendul ni. Ya, banyak orang bagi kan, ambil lah buat minum air, dia bagi banyak 100 bagi minum air, banyak 100 kan. Maknanya apa? Syarat tu bila diberi, mana jadi milik orang yang menerima, dan syarat itu terbatal, lara dia panggil. Ya, dia boleh guna apa pun tak apa. Yang ada ke yang warak betul kan, dia tak boleh minum lain, dia asing duit tu, dia buat minum air je, besok minum wah, 5 bulan tak habis minum air. Yang mata kunci canai pun tak bunyi, buat dia minum air je. Ya, syarat minum air. Dia macam jemput kita lah, tuan lepas zuhur kan datang rumah saya, dia kenduri nasi. Datang dia makan nasi. Anda tak makan lauk dah, anda tempat anda makan nasi, anda makan nasi je lah. Oh, lawah apa bendul kau ni. Ya, tu tak apa tu. Syarat tu panggil mulghah, syarat dilarakan. Dalam fiqh ada syarat-syarat, dia panggil syaratul mulghah. Syarat yang dilarang dibatalkan. Maknanya dia bagi milik ke dia, kau pandai dia lah. Tu maksudnya. Kemudian faslun wallahu a'lam.